اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kalau maghrib pada malam ini menyambung pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah. Muka surat 12. Muka surat 12, baris yang ke-8 daripada bawah. Muka surat 12, baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka mengambil kamu membilang-bilang atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengambil kamu, memulai kamu membilang-bilang atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Membilang ni akan ma'asi, akan segala maksiat yang batin. Membilang dengan ta'ah. Membilang atas Allah Subhanahu wa ta'ala, membilang maasi akan segala maksiat batin. Membilang dengan ta'ah maksiat, tapi engkau bilang atas Allah Ta'ala ni ketaatan kepada Allah, walhal ianya adalah maasi maksiat kederhakaan yang batin, dan menyangka pahala yang besar. Sebab membilangkan perkara tu ta'ah, maka sangka pahala yang besar pada tempat seksaan di hari akhirat. Seksaan kerana perkara yang dibilangkan sebagai ta'ah, yang disangka dapat pahala yang besar adalah maasi maksiat batin. Maka adalah kamu, kata Imam Ghazali rahimahullah, di dalam tipu daya yang amat besar. Tipu daya yang amat besar dan lalai yang amat jahat, lalai yang amat keji. Maka inilah keadaan engkau di dalam tipu daya yang amat besar, keadaan engkau lalai yang amat jahat, yang amat keji. Demi Allah, kata Imam Ghazali rahimahullah, demi Allah, wallahi, kata Imam Ghazali rahimahullah, demi Allah, bala yang memutuskan, bala musibah yang memutuskan, yang amat teruk bagi orang yang mengerjakan amal dengan
ketiadaan ilmu berkaitan dengan ketaatan batin dan juga ilmu yang berkaitan dengan maksiyah batin, ilmu tasawuf. Maka mengambil kamu membilang-bilang atas Allah Ta'ala, membilang maasi akan segala maksiyah batin, membilang ni dengan ta'ah dan menyangka pahala yang amat besar pada tempat keseksaan. Yang mana terdahulu Imam Ghazali menyatakan kamu jatuh pada angan-angan, pada amal, pada panjang angan-angan, tetapi kamu sangka niat kebajikan, panjang angan-angan. Contohnya bercerita baguslah. Bercerita contohnya nak belajar, bercerita contohnya nak buat amal taat. Maknanya kalau tengok pada zahir God, niat kosak baiklah. Tapi cerita nak belajar, cerita nak buat amal tu buat ke tidak? Tak buat lagi, tapi niat tu ada dah. Niat nak belajar, niat nak buat amal. Tu niat kebajikan. Niat ni serta buat. Ada pun niat nak belajar, belajarnya tidak. Niat nak buat amal, amalnya tidak. Itu bukan niat kebajikan, itu dipanggil amal. Ini alif mim lam, amal, panjang angan-angan. Orang yang tidak ingat akan mati, itu sifat kecelaan. Itu bukan niat kebajikan. Tetapi hak maksiyah panjang angan-angan dibilangnya akan niat kebajikan, taat. Dengan panjang angan-angan tu, dia sangkakan pahala yang amat besar. Sebab apa? Sebab dia niat kebajikan. Niat ni serta dengan kita buat, bukan niat saja. Apa dia ni? Jadi amal panjang angan-angan, kamu sangka niat kebajikan. Kamu dalam keadaan gopoh, kamu dalam keadaan marah, kamu sangka kamu tu merendah diri akan Allah, kamu betul-betul kamu bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, tapi kamu tu gopoh. Kamu gopoh, kamu dalam keadaan marah, tapi kamu sangka kamu ni merendahkan diri, kamu ni bersungguh-sungguh memohon akan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali menyatakan kamu riak. Kamu riak, tapi kamu sangka yang kamu tunjuk kebajikan kepada orang tu, kamu sangka sebab kamu nak menzahirkan kesyukuran dengan memuji akan Allah Subhanahu wa taala. Kamu riak, kata Imam Ghazali, tapi kamu sangka kamu tunjuk amal kepada orang supaya dicontohi oleh orang yang lain. Walau sebenarnya adalah riak. Begitu juga sebenarnya adalah sum'ah. Cerita-cerita kebajikan yang dilakukan tujuannya supaya nama jadi terangkat. Tapi disangkakan saya cerita ni bukan nak sum'ah, saya cerita ni nak cerita taufik hidayah, nikmat yang besar yang dikurniakan oleh Allah. Cerita-cerita ni supaya kamu yang dengar pun akan rasa nak buat sama. Akan rasa nak buat sama. Tapi sebenarnya sum'ah, nak cerita kebajikan yang dilakukan. Jumpa-jumpa, oh ni baru balik ni. Keluar cerita baru balik. Jadi orang pun tanyalah,
baru balik pergi ke mana. Sebab bukan baik sangat. Kalau hok kena jumpa hari-hari tu, kalau tak ada, dak nanti dia beritahu dia baru balik, kita pun akan tanya. Lama tak nampak. Pergi ke mana? Hak biasa kita jumpalah, hak contohnya sama-sama ahli jemaah kan. Duk berjumpa hari-hari. Kalau berjemaah 45 waktu, berjumpa 5 kali sehari. Tak ada, perasanlah. Jumpa, akan tanyalah. Lama tak nampak gimana. Kalau bukan rapat pun, jumpa jarang-jarang, pergi ke mana pun orang tak tahu. Kalau mati pun orang tak sedar, dah bukan baik sangat. Bukan rapat. Mana kalau mati pun, tak sedar pun kawan tu mati. Jumpa je, baru balik ni. Dah haji balik mana? Balik Mekah. Nak royak pergi Mekah. Pada ni, nak royak pergi Mekah. Ni pergi kali ke 5, kali ke 6 dah ni. Lain kali nak pergi pula. Apa tujuan cerita? Ini atas masing-masing ni. Tapi peliklah ceritaannya. Kenapa nak cerita? Tak ada ni. Tak ada kena-mengena pun. Tapi nak cerita. Nak cerita ni supaya kamu pun terliur samalah nak pergi. Mujurlah kalau niat seumpama tu. Saya pergi 4-5 kali dah. Kamu tak terliur ke nak pergi? Biar gitu. Ataupun cerita sebab apa? Supaya nak cerita ke amal. Jadi sum'ah disangkakan kebajikan. Ni Mazali kata, kamu bilang ketaatan kepada Allah, tapi sebenarnya itu adalah maksiyah batin. Kamu sangka dapat pahala yang besar, tapi sebenarnya itulah tempat keseksaan di hari akhirat jika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seumpama ni Malaysia kata, maka adalah kamu di dalam tipu daya yang amat besar. Ini cerita ni tipu daya kok mana pula? Cerita ni cerita perkara baik belaka ni. Cerita perkara baik ni. Tipu daya yang amat besar macam mana? Kita buat kebajikan. Tiba-tiba riak. Kita buat kebajikan. Tiba-tiba sum'ah. Ni contoh dalam kitab Minhaj ni. Tipu daya tu. Tipu daya macam mana buat kebajikan ni? Hak tipu daya nung, orang semayang pun tidak, puasa pun tidak, hak berpoya-poya, hak tu memanglah dalam keadaan tipu daya daripada syaitan. Hak ni orang buat taat ni, tipu daya. Kata Imam Ghazali rahimahullah, tipu daya yang amat besar. Tipu daya daripada mana? Tipu daya daripada syaitan. Macam mana syaitan tipu daya? Ini buat kebajikan. Sebab itulah dalam kitab Minhaj, saya pernah sebut dah sebelum ni, dibicara bab syaitan. Syaitan ni salah satu daripada 3 perkara yang menyekat hamba daripada mengerjakan amal ibadah. Dengan dunianya, dengan manusianya, dengan syaitannya, dengan nafsunya. Yang mana di musyad 35 dalam kitab Minhaj, terjemah Syekh Al-Fatani ni, dihikayatkan daripada perkataan guru kepada Imam Ghazali rahimahullah, Syekh Abu Bakar Al-Warraq, mengatakan bahawa terkadang syaitan menyuruh kepada kebajikan, tetapi dikosakkan kebajikan itu adalah kemaksiatan. Buat kebajikan, tunjuk ke orang lah biar orang puji. Buat kebajikan, nanti jumpa dengan orang, kamu ceritalah kebajikan kamu. Tengok, terkadang syaitan tipu daya akan seseorang atas rupa kebajikan. Mana hak sebut tipu daya mak besar ni? Tipu daya daripada syaitan. Terkadang syaitan menyuruh kepada yang mafdul, menegah daripada yang fadil.
Syaitan menyuruh kepada perkara yang kurang afdal. Kebajikan tapi kurang afdal. Supaya kamu meninggalkan perkara yang fadil, perkara yang lebih afdal. Hak ni cerita hak mana yang mafdul, mana yang fadil, mana yang kurang afdal, mana yang lebih afdal. Itu pun sudah tipu daya syaitan. Sebab terkadang dalam situasi tertentu hak lebih afdalnya perkara ni. Perkara yang satu lagi tu kebajikan tapi kurang afdal. Dalam situasi yang lain hak kurang afdal tu lebih afdal daripada hak terdahulunya situasi lain ialah afdal. Tiba-tiba dia ambil hak kurang afdal. Tinggal hak afdal. Itu tipu dari syaitan. Hak berat laginya tinggal hak wajib pergi buat hak sunat. Itu balik awal. Tinggal hak wajib buat hak sunat. Rajin. Rajinlah semayang sunat. Rajin semayang sunat. Qadar macam mana? Qadar nantilah. Kemudian lah. Oh ni balik awal. Oh ni tak ada bicara ni. Oh ni jahil hukum fiqh orang panggil ni. Ni jahil hukum fiqh. Apa hukum buat seumpama tu dan jahil ilmu tasawuf berkaitan dengan taubah. Apakah rukun taubah apabila terdahulunya meninggalkan kefarduan. Rajin tu rajin buat amal sunat. Tipu daya syaitan. Itu bukan kebajikan ketaatan yang sebenar. Kenapa berlaku seumpama ni? Orang jahil. Orang jahil. Yang mana terkadang bulan Ramadan je nak buat ibadah. Bulan Ramadan kok dia berebut lah. Terawih Ramadan ni. Lepas tu macam dengan semai qada. Nanti habis Ramadan saya akan qada balik lah pula habis Ramadan. Itu dipanggil amal panjang angan-angan. Tidak ingat akan kematian. Itu semua kecelaan berlaku hak batin. Dan hukum fiqh pula. Apa hukum buat seumpama tu? Tinggal kefarduan qada yang wajib. Ittifaq 4 mazhab. Yang wajib bersegera ittifaq 4 mazhab. Tiba-tiba ditinggalkan. Kewajipan qada yang wajib bersegera. Untuk mengerjakan perkara sunat. Contohnya semayang sunat. Apa hukum dia? Tu balik pada ilmu lah. Tapi kalau yang melakukan ni orang yang jahil, payah nak bicara lah. Payah nak bicara. Dia akan lawan balik lah. Dia akan lawan balik. Allah, kita nak buat ibadat ni bulan Ramadan ni. Pahala berganda-ganda. Ibadat apa? Ibadat sunat. Dan ibadat wajib macam mana? Nanti kemudian. Panggil apa ni? Amal panjang angan-angan. Sifat kecelaan. Kemudian sifat kepujiannya ingat akan mati. Orang ni tak ingat akan mati. Yang mana mati tu bila-bila masa. Seolah-olahnya dia sudah tahu dah. Habis Ramadan umur dia panjang lagi. Masuk bulan Syawal dia boleh sambung balik qada semayang dia tu. Ni tak ada bicara seumpama ni. Payah. Dia akan lawan balik, dia akan bidah balik, dia tak mau belajar. Tak mau belajar. Tak mau belajar dengan ustaz tu. Kenapa? Allah disuruh qada semayang. Jangan semayang sunat, qada semayang. Berat lah gitu. Kita memang hutang semayang banyak. Dah bila kita nak semayang sunat dia lawan balik. Akhirnya tak mau belajar. Okey je. Tak ada jadi kudi gata pun. Tak mau belajar kisah apa? Kerana suruh semayang qada. Semayang sunat selesai semayang qada tu. Saya nak sangat semayang sunat. Segerakan habis qada tu. Lepas tu perbanyakkan semayang sunat. Tak mahu mengaji. Sebab apa? Kalau gitu berat kita hutang banyak dia kata. Sedar hutang banyak. Bila nak semayang sunat? Semayang sunat kot mana kamu? Itu kebajikan. Itu bukan kebajikan, itu kemaksiatan. Maksiatnya kot mana pula? Ni wa amal semayang sunat ni. Maksiat ke tak maksiat? Balik pada ilmu. Kalau tak mengaji, memang payah nak ceritalah. Balik kepada ilmu. Faham tak ni? Kenapa maksiat? Maksiat kok jalan mana?
Hukum fiqhnya kata macam mana kalau buat seumpama tu. Kemudian hak tasawufnya buat seumpama tu panggil taubah ke tidak. Apa ada ni? Dua segi di situ tu. Hukum fiqh satu segi kena belajar molek. Apa hukum orang yang semayang qadaknya tak sesat, dia nak kejembur semayang sunat. Hukum fiqh kata macam mana? Hukum dalam tasawuf pula dipanggil qadak dak dipanggil taubah dak seumpama tu. Sebab taubah ada rukun dia. Salah satu dari rukun taubah meninggalkan kefarduan adalah qadak kembali. Boleh tak nak tangguh rukun taubah qadaknya kemudian kerana nak perbanyakkan sembahyang sunat pada masa sekarang. Rukun taubah membenarkan kebuat seumpama tu. Hukum fiqh boleh ke tak? Hukum taubah ketaatan batin boleh ke tak? Tu balik kepada ilmu. Kalau tidak tak jadi apa. Tak jadi apa. Ni boleh nampaklah di bulan-bulan Ramadan. Bulan-bulan yang lain tak menitah majlis surau, orang mengajar bunyi macam mana pun tak peduli. Bulan Ramadan nak mari buat amal sunat, bawa sekeluarga. Hak muda-muda pun bawa belaka. Hak selama ni majlis surau anjurkan kuliah fardu ain maghribnya tak datang-datang. Anak-anak pun tak bawa mari pun. Ni. Apa dak ni? Tak apalah kita cerita seumpama ni Ramadan lambat lagi. Kalau cerita dekat-dekat bulan Ramadan, marahlah kaki Ramadan. Dia kalau dekat Ramadan marahlah. Sebab apa? Sebab ramai sangat bersikap seumpama tu. Kebajikan ke, ketaatan ke seumpama tu? Kebajikan ke, ketaatan ke, ataupun sebaliknya kederhakaan, kemaksiatan, balik kepada ilmu. Kita balik pada ilmu. Kita balik kepada ilmu. Sebab jalan agama kita, jalan berdasarkan kepada ilmu. Bukan turut orang ramai. Ramadan ramai. Mari. Lepas isyak tu pula tu. Lepas isyak. Siang hari tak makan dah. Letih maghrib tu. Lepas isyak tu, letih lagi tu. Lepas isyak. Sembahyang. Sunat. Bangun duduk. Bulan lain, siang hari tidak berpuasa. Gagah. Kuliahnya lepas maghrib. Tak ada bangun duduk congok je tak ada telinga. Wajib fardu ain, wajib ijma' ulama. Tiba-tiba hak sunat lepas isyak, siang hari berpuasa kena bangun duduk rajin. Hak wajib belajar fardu ain ijma' ulama ni lepas maghrib, siang hari budak berpuasa makan, duduk saja, duduk congok je tak ada telinga, tinggalkan. Itu dipanggil ketaatan. Itu dipanggil kebajikan ataupun tipu daya syaitan. Nilai dengan ilmu. Sebab terkadang syaitan tipu daya anak Adam atas rupa kebajikan. Ada ni. Ini hak susunan dalam kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Perjalanan pengabdian diri. Perjalanan orang yang beribadah kepada Allah, kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Ini Minhajul Abidin yang permulaannya adalah ilmu. Nak beribadah permulaannya adalah ilmu. Tanpa ilmu tidak panggil ibadah. Sekarang ni disangkakan taat, dibilangkan sebagai taat, disangkakan dapat pahala yang besar, tiba-tiba sebenarnya adalah maksiyah batin, sebenarnya adalah seksa, akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirah. Disangkakan taat tapi sebenarnya maksiyah. Disangkakan dapat pahala, seksaan daripada Allah di hari akhirah nanti. Kan jauh tu kan. Kenapa? Imam Ghazali kata, maka inilah demi Allah bala, yakni musibah yang memutuskan, musibah yang teruk bagi orang yang mengerjakan amal dengan ketiadaan ilmu. Ilmu di sini ilmu yang ketiga, ilmu yang berkaitan dengan ketaatan batin, ilmu tasawuf. Ilmu pertama, alhamdulillah,
Ilmu tauhid clear, beres. Ilmu yang kedua, ilmu fiqh, alhamdulillah clear, beres. Ilmu yang ketiga ni, ilmu tasawuf, tidak dipelajari. Hak ni hak akan berlaku seumpama Imam Ghazali kata ni. Tetapi kalau ilmu pertama, ilmu tauhid, ilmu kedua, ilmu fiqh pun tak dibicarakan, tu tak ada lah tunya. Pada ni. Tak ada tu. Ilmu pegangan tak dibicarakan. Harap ke ngapa rukun iman yang 6 perkara, setakat tu saja. Yang mana Imam Ghazali kata hak ilmu yang pertama tu, terkadang kamu berpegang dengan akidah terpesong, maka ibadah kamu jadi debu yang bertaburan. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ibadah sunat. Ibadah kefarduan, sembahyang, puasa, zakat, haji sekalipun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau kamu berpegang dengan akidah yang terpesong. Bicara puasa, zakat, haji ni, bicara sembahyang, puasa, zakat, haji ni hak comel pekoh. Tapi pegangan salah. Dan kalau comel pekoh macam mana pun, pandai pekoh macam mana sekalipun, kalau pegangan tak luluh, tak ada bicara. Bak taharah pandai, bak syarat sembahyang pandai, bak rukun syarat bagi tiap-tiap rukun sembahyang pandai, syarat berjemaah pun pandai. Tapi akidahnya macam mana? Belajarnya tidak. Itu tak ada bicara tu. Mana amal-amal kefarduan sekalipun tidak akan diterima oleh Allah jikalau kamu berpegang dengan akidah yang terpesong. Bahkan kalau akidah terpesong tu, siapa tangga kafir ijma' ulama, sembahyang wajib diqadakkan kembali. Puasa wajib diqadakkan kembali. Hak di Mekah tu tak ada lagi hak kewajipan sekali sama hidup bagi orang yang berkemampuan. Tidak ada lagi. Walaupun pada masa berpegang akidah kafir tadi sudah berulang kali ke Mekah sekalipun, tidak dikira. Wajib kena pergi Mekah pula semula untuk lepaskan kewajipan haji sekali sama hidup bagi orang yang berkemampuan. Itu kalau bab pegangan. Jelas sekarang ni dalam FB tu adalah duduk bincang bab pegangan. Duduk bincang bab pegangan. Kucalana jawapan dia. Hak yang mengemukakan permulaan pun pening dah. Yang tukang sapu, tukang susung, ya ni pening juga. Bab pegangan. Bab perkara jahat saya sebut berulang kali dah. Bab ikhtiar dan usaha nak letaknya macam mana. Ahli sunnah wal jamaahnya macam mana, Qadariyah yang terpesongnya macam mana, Jabariyah yang terpesongnya macam mana, Qadariyah, Jabariyah, maka ibadah yang kamu lakukan jadi debu yang bertaburan. Mana ahli sunnah wal jamaah? Akidah yang sebenar. Mana? Kena kemah dah. Sebab antara 3 aliran tu, 3 mazhab tu dekat-dekat je. Dia boleh terundur kepada Jabariyah, dia boleh terlajak kepada Qadariyah. Hak mana hak ahli sunnah wal jamaah? Tu kena mati molek tu. Kena mati molek. Tak kena pengajian terundur kepada Jabariyah, tak kena pengajian lebih berat terlajak kepada Qadariyah yang khilaf ulama pegangan Qadariyah ni kafir ataupun pegangan yang dosa besar, amal ibadah jadi debu yang bertaburan. Dalam bab ni, dalam bab pegangan ilmu pertama, kena tahqiq, kena jelas, kena nyata, kena kejap, kena sahih. Kena mana? Dia tak boleh nak samar, tak boleh dalam bab pegangan. Tak ada. Dia kena jelas tahqiq, jelas, nyata, cerak, pasti, sahih. Nak bermakna apa? Tahqiq tu bahasa Arab, tapi kita ni makna apa? Makna bagi kita inilah akidah Ahlussunnah Jemaah, inilah pegangan kita. Inilah pegangan keluarga kita. Seumpama ni, ni salah ni, Jabariyah. Seumpama ni, salah ni, Qadariyah. Biar jelas nyata. Sebab tu nanti akan pergi kepada sakatan fardu ain ilmu tauhid nanti.
Di hadapan siapa peringkat kita belajar ilmu tauhid ni, siapa peringkat kita boleh membezakan manakah akidah yang sebenar, manakah akidah yang terpesong. Ini tanda ni. Mazali menyatakan belajar qadar fardu ain daripada ilmu tauhid ni, kita belajar siapa peringkat kita boleh membezakan mana akidah yang sebenar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, manakah akidah yang terpesong, akidah Mu'tazilah. Boleh membezakan. Barulah luluh sakatan fardu ain ilmu tauhid, ilmu yang pertama. Dia akan cerita nanti ketika bicara bab sakatan ataupun kadar fardu ain tauhid, fiqh dan tasawuf. Ada ni. Ilmu yang kedua, ilmu fiqh. Bab semayang. Kalaulah kita bicara bab sembahyang, bab taharah ke, bab rukun, syarat bagi rukun ke, fiqhnya akan menyatakan bahawa seumpama ni tidak sah sembahyang, seumpama ni batal sembahyang. Itu dalam fiqh disebut tidak sah sebab syaratnya tidak dilengkapi daripada permulaan, ataupun batal ketika permulaan sembahyang syarat sahnya lengkap, tetapi dalam sembahyang syarat bagi rukunnya tidak dilengkapkan, maka batal sembahyang. Tidak sah lain, batal lain. Fiqh hanya sebut tidak sah, fiqh hanya sebut batal. Hukumnya apa tu? Hukumnya dak sembahyang, zanbun kabir, dosa yang besar yang disangka sembahyang itulah kebajikan kita, sembahyang itulah tiang agama kita, sembahyang itulah pahala yang besar bagi kita. Tapi sebenarnya zanbun kabir, dosa besar, kamu belum sembahyang. Sebagaimana Nabi kata kepada Khalid bin Rafi', irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, Khalid bin Rafi', orang Badawi, sembahyang tak betul. Kembali kamu dan sembahyang kamu, kamu belum sembahyang. Kamu belum sembahyang. Nabi tak kata kamu sembahyang dah Khalid, tapi kamu sembahyang tak betul. Dah. Kamu tak sembahyang lagi. Tetapi kalau tanpa ilmu, dibilangkan itulah tiang agama, itulah pahala yang besar, tapi sebenarnya kamu belum ada tiang agama, kamu dihukumkan tidak sembahyang, kamu berdosa yang amat besar. Tapi dibilangkan ketaatan, disangkakan pahala yang besar. Itu jahil ilmu yang kedua, ilmu fiqh. Ini ilmu yang ketiga, ilmu tasawuf. Terdahulunya Mazali menyatakan bahawa kamu mensia-siakan hak kewajipan, hak batinah, kewajipan, hak ketaatan batin. Tapi kamu masrul, berbimbang, bersibuk dengan sembahyang sunat, dengan puasa sunat. Imam Ghazali datangkan amal sunat hak nombor 1, nombor 2. Mana amal sunat nombor 1, nombor 2? Sembahyang sunat nombor 1. Puasa sunat nombor 2. Tapi kamu mensia-siakan hak ketaatan batin, hak wajib ijma' ulama. Taubah, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakul. Macam dia kata, maka tiada sesuatu pun bagi kamu Tuhan tidak akan terima. Terkadang mengekalkan atas maksiat batin, riya, wujud, takabur yang mewajibkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba maksiat batin dikekalkan, perkara mubah, perkara harus ditinggalkan. Perkara yang haram ijma' ulama, yang dosa besar kamu kekalkan, kata Imam Ghazali. Kamu pergi tinggal perkara mubah, perkara yang harus. Contohnya, kamu tinggal makan siang hari kerana nak berpuasa sunat. Makan siang hari mubah, perkara yang harus. Kamu tinggal tidur sebelah malam, tidur perkara harus, kamu tinggalkan. Kenapa? Kerana kamu nak qiyamul lail. Tinggal perkara harus, makan siang hari kerana nak beribadah puasa sunat. Kamu tinggal tidur di malam hari kerana nak beribadah qiyamul lail. Dalam keadaan kamu mengekalkan maksiat batin
yang haram ijma' ulama, yang dosa besar, yang mewajibkan kamu neraka. Sama juga Muzali mengatakan, maka tiada sesuatu pun bagi kamu. Patulah balik kepada ilmu molek. Susung ilmu molek, kita berjalan, diri kita, keluarga kita berjalan atas ilmu. Berjalan atas ilmu. Tapi bahagian masing-masing. Cerita macam mana pun, bahagian masing-masing. Cerita hanyalah tugas menyampaikan. Ini contohlah. Contoh bulan Ramadan. Pentazkirah tu punya dia cerita sedap. Dia cerita pentazkirah bulan Ramadan. Tazkirah Tarawih. Dia punya cerita, dia punya pujuk, dia punya pentingnya kena sentiasa melazimi majlis ilmu yang diadakan di masjid. Kalau tidak, tanpa ilmu bergiang. Mana dengar tu memang habis Ramadan memang akan mari belajar lah. Dah. Ayat berbentuk pujukan satu dah. Cerita ni, cerita belajar ni. Ayat berbentuk peringatan, ugutan ni. Kalau tidak begini. Mana ayat hak jenis macam pandailah penceramah ni. Hak jenis penceramah lah. Hak pandai berceramah tu, pandai dia macam nak memujuk supaya jangan bulan Ramadan sahaja, habis Ramadan pun kekalkan di masjid, sebab masjid akan sentiasa menyusun majlis ilmu untuk memastikan ahli jemaah kitanya ada ilmu hak asas agama fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Lepas tu penceramah pula didatangkan peringatan kalau tanpa ilmunya macam mana. Dengar kepada tazkirah tu. Tazkirah pula bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni orang hati lembut. Habis Ramadan balik asal juga. Mana pun ni bahagian masing-masing. Bahagian masing-masing. Allah Ta'ala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrul Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadru dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'." Sesiapa yang menghendaki oleh Allah bahawa mewidayah oleh Allah akan sesiapa tadi, nescaya Allah Ta'ala akan buka hati dia kepada agama. Dan sesiapa yang menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah menyesatkan akan sesiapa, nescaya Allah Ta'ala akan jadikan hatinya sempit, tidak terbuka pun. Pujuk macam mana pun tak makan, ugu macam mana pun tak peduli. Sebab apa? Tuhan jadikan yaj'al sadru dayyqan haraja. Tuhan jadikan hati barang siapa tadi ni hati yang sempit, yang sesak, yang tak terbuka pun. Bahagia masing-masing. Perkara yang baik, iman dan taat, qada dan qadar Allah. Perkara yang jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mengekali jahil fardu ain, dosa yang besar. Malaikat akan catat dosa besar setiap saat selagi tidak memulai belajar fardu ain tauhid, fiqh tasawuf, tak peduli juga. Dosa besar pun dosa besar lah. Dia buat amal cara dia sangka amalan tu adalah taat kepada Allah. Sangka dibilang amalan tu taat, disangka amalan tu pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Walhal duduk dalam keadaan maksiat, kedurhakaan, dosa besar, mengekali jahil fardu ain. Jahil fardu ain akidah, dosa besar, berpegang dengan akidah yang salah, dosa besar yang lain. Jahil fardu ain fiqh, dosa besar, sembahyang salah, dosa besar yang lain. Jahil fardu ain tasawuf, dosa besar. Apabila jahil fardu ain tasawuf, dosa besar, mengekali riak, ujub, takabur, dosa besar yang lain. Meninggalkan taubah, zuhud, syukur, ikhlas, itu dosa besar yang lain. Tapi zahirnya rajin wa amal fardu pun tidak akan diterima, sementara amal yang sunat dalam kejahilan, terutama sekali kejahilan ilmu tauhid, ilmu pegangan. Dia kewajipan belajar tiga ilmu ni kewajipan yang
semua kita maklum. Fardu ain tauhid, wajib kena belajar fardu ain tauhid, wajib kena belajar fardu ain fiqh tasawuf, maklum dengar belaka. Bukan satu perkara yang baru satu perkara yang asing, tidak. Tapi belajar ke tak? Buat tak tahu je. Itu kata bahagian masing-masing. Masa sekarang sudah tidak ada dah alasan dengan majlis ilmu yang banyak, dengan langit yang terbuka. Sekarang macam kita sekarang ni, masjid, suara masjid Terengganu FM, dia luah, nak dengar tak mau dengar terpulang. Pada ni. Cuma hak saya baca kitab Minhaj ni hanya sebagai peta, panduan, pedoman. Nak belajar fardu ain tauhid, fiqh tasawuf, kena belajar betul benar. Hak saya ambil kitab Minhaj ni hanya nak jadikan sebagai panduan, pedoman. Ilmu mana nak susung apa semua. Kita pun nak belajarlah fardu ain tauhid. Kena ambil kitab Tauhid Sifat 20. Saya nak belajarlah fardu ain fiqh. Kena ambil kitab fiqh asas-asas lah apa dah. Nak belajar fardu ain tasawuf, pergi ambillah kitab Penawar Bagi Hati contohnya, Hidayatus Salikin contohnya. Itu kena belajar secara khusus. Saya ambil kitab Minhajul Abidin ni pula saya hanya ambil di Aqabah Ilmu, sebab tujuan sayanya ambil kitab Minhaj, ambil di Aqabah Ilmu, bicara bab ilmu sebagai buka jalan. Biar kita faham ilmunya nak belajar hak mana, nak susungnya macam mana, dan insya-Allah nanti dalam kitab Minhaj akan didatangkan pula sakatan ilmu untuk menjadikan kita ni orang yang berilmu agama, yang beramal agama. Dengan agama lah barulah selamat kita dunia dan akhirat, dan keluarga kita pun sama juga. Nak pastikan mereka berilmu agama, beramal agama. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia dan akhirat dengan agama yang sebenar, bukan hanya rupa agama tetapi hanya menipu sahaja dengan lakon-lakon rupa agama. Nak beragama, balik pada ilmu agama, sekurang-kurangnya fardu ain tauhid, fardu ain fiqh dan fardu ain tasawuf. Kemudian serta yang demikian sekaliannya, bahawasanya bagi segala amal yang zahir tergantung dengan daripada perjalanan amal yang batin, yang membaikkan dia dan yang membinasakan dia. Masih lagi bicara hak berkaitan dengan ilmu yang ketiga, ilmu tasawuf. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.